Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita nak menjelaskan tentang benarkah Ibnu Taimiyah pernah memfatwakan bahawa orang yang menjaharkan maknanya menguatkan lafaz, yang menjaharkan lafaz niat macam usalli tu. Usalli tadi sembahyang apa tadi? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman au imaman lillahi ta'ala, kan? Setengah orang baca, kan? Setengah orang tak baca. Jadi viral dalam isu ni, ada seorang ustaz tu sebut Ibnu Taimiyah memfatwakan supaya dibunuh orang yang menjaharkan at-talaffuz bin niyah, menjaharkan lafaz niat. Sebenarnya 2-3 tahun yang lepas Ustaz dah jawab isu ni. Dakwaan itu, tuduhan itu tidak benar. 2-3 tahun lepas dah jawab lah. Tapi orang nak tanya Ustaz lagi. Jadi malam ni kita jawab sekali lagi, untuk menghilangkan kekeliruan dan kemiskinan, dan juga nak tahu benarkah dakwaan itu berasas sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kita bawa buku kitab Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa, jilid yang ke-12, juzuk yang ke-22, jilid yang ada tulis sini, jilid yang ke-12, juzuk yang ke-22. Jadi bila kita nak nisbahkan, nak kaitkan sesuatu, bukakan pandangan, pendapat atau fatwa, kena tengok kitab dia. Macam orang duk nisbahkan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia orang baca tak kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab? Jangan pakai tembak je, pakai teka je, pakai buat andaian dan juga tuduhan. Kita di sini tidaklah kita menjadikan fatwa Syekh Muhammad Abdul Wahab ataupun fatwa Ibnu Taimiyah suatu fatwa yang kita rojok dalam semua bab. Kita sini belajar Quran, hadis dan mazhab 4. Khusus lebih-lebih lagi kita mengaji mazhab Syafi'i. Jadi bukanlah kita kata bila berlaku kemusykilan di sudut masalah ni mesti kita nak kena rojok fatwa Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahab, sebab imam mazhab yang 4 pun alim, khususnya imam kita Syafi'i sendiri. Dan ustaz sendiri pun banyak pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad Abdul Wahab ni kita tak pegang. Kita nampak ada pandangan ulama lain yang lebih sesuai, yang lebih kuat, yang lebih rajih. Cuma nak menuduh, nak mengatakan Ibnu Taimiyah sesat, nak mengatakan Syekh Muhammad Abdul Wahab sesat, itu masalah lain, tak boleh. Kalau tidak ada hujah, tidak ada bukti yang mengatakan mereka sesat, tak boleh kita menuduhkan mereka sesat. Bila kita nak mengetahui tentang fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh mereka, jangan kita baca kitab-kitab yang merupakan tulisan daripada musuh-musuh mereka. Sudah tentu tak betul. Kalau kita nak kata Syekh Muhammad Wahab begini-begini, tengok kitab dia sendiri. Kalau nak kata Ibnu Taimiyah ni, fatwa dia bercanggah dengan Quran, hadis, bercanggah dengan mazhab yang 4 umpamanya, tengok kitab dia betul ke tidak. Okey, tadi dakwaan, ada ustaz tu duk ulang banyak kali jugalah. Dia kata dia pun terkejut, dia kata, bila baca fatwa Ibnu Taimiyah memfatwakan boleh bunuh orang yang menjaharkan lafaz niat. Dia kata pelik tu. Ini kita nak baca fatwa
Taimiyah tentang masalah yang dibangkitkan. Bila orang tanya Ibn Taimiyah, jadi jilid yang berapa tadi? Supaya ustaz ni boleh rujuk balik. Ustaz duk kata Ibn Taimiyah berfatwa demikian. Jilid 12 juzuk yang ke-22. Muka surat 142. Dia kata di sini wasu'ila an rajulin idza shalla yushawishu 'ala as-sufufi. Ditanya tentang lelaki apabila dia sembahyang, dia mengganggu saf-saf sembahyang allati hawalaihi bijahri bin niyah. Dia mengganggu saf-saf yang di sekelilingnya dengan dia melafazkan jahar dengan niat. Bila dia menjaharkan lafaz niat, apa maksud jahar? Dia baca Quran usalli usalli fardhu zuhri, dia baca kuat. Usalli itu kita nak terjemah apa? Aku sembahyang ataupun aku nak sembahyang, sebab fi'il mudhari' kan. Jadi perlu kita cerita ke kita nak sembahyang? Aku nak sembahyang, aku nak sembahyang, aku nak sembahyang. Kamu nak sembahyang perlu cerita dengan orang ke? Usalli ni aku nak sembahyang. Ataupun aku nak sembahyang lah, fi'il mudhari' ni akan menunjukkan akan fil hal wal mustaqbal kan. Tak perlu cerita dengan orang, sembahyang je lah. Bila orang tanya Syekh Ibn Taimiyah tentang hukum orang yang menjaharkan dengan niat, wa ankaru alaihi marratan wa lam yarji', lalu orang tegur dia, orang engkar, orang petikai, orang bangkang. Bila bagi teguran dia tak peduli, wa lam yarji', dia tak peduli. Orang kata jangan lafaz niat, jangan lafaz dengan kuat, kalau nak lafaz pelan. Ini isunya. Walam yarji', dia duduk tetap juga, berterusan juga dia lafaz dengan kuat sehingga mengganggu saf-saf yang sekelilingnya, yakni kiri kanan, ganggu orang sembahyang. Wa qala lahu insanun, lalu orang kata kepada dia siapa? Dia yang menjaharkan dengan lafaz, bukan isu lafaz. Bukan isu lafaz. Yang disebut oleh Ibn Taimiyah di sini jahar dengan lafaz, maknanya kuat dengan lafaz. Bukan untuk dengar diri dia sendiri, tapi sampai orang lain mendengar, ganggu saf-saf sembahyang. Hadza alladhi taf'aluhu ma huwa min dinillah, apa yang kamu buat ni adakah daripada agama Allah? Adakah dalam agama Islam suruh lafaz dengan kuat? Adakah dalam agama ini memerintahkan kamu lafaz dengan kuat? Usalli itu. Wa anta mukhalifun fihi sunnata, kamu telah bercanggah dengan sunnah Nabi. Nabi tak buat macam tu. Faqala hadha dinullah alladhi bu'itha bihi rusuluh. Dia kata ini adalah agama Allah alladhi bu'itha fihi rusuluh, yang dibangkitkan oleh para nabi. Inilah agama yang betul. Bila nak lafaz kena kuat. Dah lah dia tak peduli nasihat orang, digilawan pula. Digilawan pula, dia kata inilah agama Allah yang dibangkitkan dengannya oleh para rasul. Wa yajibu ala kulli muslimin an yaf'ala hadha, wajib atas orang Islam kena buat begini. Bila ditegur, dilarang, dinasihati, bukan saja dia berterusan melafazkan dengan kuat, dia kata inilah agama Allah. Setiap orang Islam kena buat macam ni. Bila nak sembahyang kena lafaz dengan kuat. Wa kadzalika tilawatul Qur'ani yajharu biha khalfal imam. Begitu juga dia bila dia baca Quran, dia kuat di belakang imam. Fahal hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tanya, adakah ini dilakukan oleh Rasulullah? Usalli, lafaz niat dengan kuat, baca Quran pun dengan kuat. Adakah sehingga mengganggu orang? Adakah ini perbuatan Rasulullah? Dilakukan oleh Rasulullah. Au ahadun minas sahabah, ataupun mana-mana orang daripada kalangan sahabat Nabi. Au ahadun minal a'immatil arba'ah, ataupun mana-mana orang daripada imam yang empat. Imam Syafi'i ke, Hambali, Maliki, Hanafi, ada tak buat kuat macam ni? Walaupun ada di kalangan mereka kata sunat lafaz niat. Sebahagian dalam mazhab Syafi'i sunat lafaz niat. Tapi adakah sungguh kuat sehingga ganggu orang? Yang dia kata boleh lafaz ni dengar diri sendiri untuk membantu niat dalam hati, sekadar tu je. Tak ada mana-mana ulama mazhab suruh lafaz kuat, jahar dengan
lafaz niat ini kuat sehingga mengganggu orang. Tidak ada mana-mana ulama suruh buat begitu. Walaupun ada di kalangan mereka kata sunat lafaz niat. Untuk dengar diri sendiri ya. Nabi tak buat, sahabat pun tak buat, dan juga imam yang 4 pun tak buat. Au minal ulama'il muslimin, ataupun mana-mana ulama daripada kalangan ulama Islam ini. Fa idza kana lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wal ulama'u ya'malu hadha fi sholati, famadha yajibu 'ala man yansubu hadha ilaihim wa huwa ya'maluh. Kalau begini tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama, mereka tak buat dalam sembahyang begitu. Kenapa dia kata seseorang yang menisbahkan perbuatan itu kepada mereka sedangkan mereka tak buat? Yang menisbahkan kepada Rasulullah, imam yang 4 dan mana-mana ulama Islam itu menisbahkan kepada mereka hadza ilaihim wa huwa ya'maluh, sedangkan mereka tak buat, dia sendiri yang buat. Dia nisbahkan ini agama Rasulullah yang diutuskan para rasul, sedangkan Nabi tak buat, imam yang 4 tak buat, para sahabat tak buat, mana-mana ulama tak buat, jahar dengan kuat sehingga mengganggu orang ni. Tidak ada ulama yang membolehkan. Fahal yahillu lil muslimin an yu'inahu, adakah boleh bagi orang Islam itu memberi teguran kepada dia bi kalimatin wahidah, dengan satu teguran? Boleh tak orang tanya Ibnu Taimiyah ni, pergi tegur dia dengan satu teguran. Fa idza amila hadza wa nasabahu ila annahu min ad-din, apabila dia buat begini dan dia nisbahkan itu ajaran agama, buat tu satu salah sebab kuat mengganggu orang. Salah yang kedua, dinisbahkan kepada itu ajaran agama. Dua salah. Ganggu orang lain dah hukum dia haram. Sama ada lafaz dengan kuat ataupun baca Quran dengan kuat, satu kesalahan sebab ganggu orang. Al-Muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam yang sempurna keislaman dengan dia tu, dia tidak menggunakan lisan dia. Lisan ni dia tak menyakiti orang, dan juga tangan. Menyakiti orang lain dengan lisan bukan kata mengupak, mengutuk sahaja, mencaci orang sahaja. Termasuklah kita ganggu orang dengan lafaz niat, ataupun baca Quran dengan kuat sehingga ganggu orang sembahyang. Nampak? Dia buat satu kesalahan. Dia nisbahkan pula itu ajaran yang ada dalam agama. Lagi salah. Wa yaqulu lil munkirin alaihi, dia pula berkata bagi orang yang mengingkarinya, orang yang membantah dia tu, orang yang mempertikaikan dia tu, dia jawab pula. Dia pertahankan pandangan dia dan tindakan dia. Kullun ya'malu fi dinihi ma yashtahi. Setiap orang tu boleh buat apa yang dia suka. Dia nak buat dalam urusan agama, terpulang masing-masing punya selera. Tengok. Sedangkan setiap orang, dia tak boleh ikut selera masing-masing. Dia ada panduan. Dia ada ikutan. Panduan kita Quran dan hadis. Ikutan kita Quran dan hadis. Apa yang ditunjukkan oleh Rasul. Dia kata tak. Setiap orang ikut suka hati, boleh beramal ikut apa yang dia suka. Wa inkarukum ala jahlin. Kamu ingkar ni maknanya atas kejahilan. Sebab tu kamu ingkar, kamu ni jahil. Situ pula perginya. Dia buat satu kesalahan, dia disebahkan kepada agama. Orang ingkar, dia kata kamu ni jahil. Hak duk ingkar dia, duk bantah dia, duk bangkang dia semua. Ni jenis tolol semua, jenis jahil semua. Jenis tak ada akal semua. Dia kata macam tu pula. Okey, di sini orang tanya Ibnu Taimiyah, wa hal hum musibuna fi dhalika am la? Orang yang tegur tu betul ke salah? Orang yang tegur lelaki yang melafazkan dengan lafaz niat yang kuat sehingga mengganggu orang lain, satu kesalahan. Dia disebahkan itu ajaran agama. Orang yang tegur tu betul ke salah? Lalu kata alhamdulillah fa ajaba, Ibnu Taimiyah menjawab. Tengok jawapan ni. Macam mana terbitnya, munculnya perkataan dibunuh tu. Boleh dibunuh tu sebab apa? Adakah kerana menjaharkan lafaz boleh dibunuh ataupun dengan sebab lain? Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-jahru bil lafzin niyati, jahar dengan lafaz niat, laisa masyru'an, benda itu tidak disyarakkan di dalam agama. Tak disyarakkan. Anda ahadin minal ulama'il muslimin, di sisi salah seorang daripada ulama, sebahagian daripada ulama,
Dia tak kata semua, sebab kita kata sebahagian ulama membolehkan jahar dengan lafaz tetapi untuk kedengaran diri sendiri. Tetapi haram juga mana-mana ulama yang membolehkan jahar bismillah, lafaz niat ini jahar sekadar untuk dengar diri sendiri. Tadi kita sebut al-jahru bil lafzin niyah laisa masyru'an 'inda ahadi minal ulama'il muslimin wala fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata di sini al-jahru bil lafzin niyati laisa masyru'an 'inda ahadi minal ulama. Jahar sehingga mengganggu orang ni mana-mana ulama tidak membolehkan. Min ulama'il muslimin wala fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melakukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fa'alahu ahadun minal khulafaihi wa ashabihi. Mana-mana orang sahabat tak buat, dan khulafah dia tak buat, khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak buat. Mana-mana orang pun tidak menjaharkan talafuz bin niyah ni, at-talafuz bin niyah. Tadi kita nak ulang balik dekat orang salah faham. Itu orang kata dalam mazhab Syafi'i boleh jahar untuk dengar diri sendiri, bukan untuk mengganggu orang lain, sehingga mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain tetap haram. Wa salaful ummati wa immatuha, dan generasi awal daripada kalangan umat ini dan ulama-ulamanya. Wa man idda'a anna dzalika dinullah, barang siapa yang menganggap, mendakwa ini adalah agama Allah, yang demikian itu adalah agama Allah, maknanya lafaz niat yang kuat itu adalah agama Allah, sedangkan tak dibuat oleh Rasulullah, para sahabat dan juga a'immah arba'ah dan mana-mana kalangan ulama Islam. Wa annahu wajibun, dia kata ini agama Allah dan wajib pula sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Fa innahu yajibu ta'rifuhu asy-syari'ata, wajiblah bagi tahu kepada dia tentang agama. Orang yang kata benda ni daripada agama Allah, jahar dengan lafaz ini. Jadi Ibn Taymiyah kata wajib bagi tahu tentang agama Islam yang sebenarnya macam mana. Adakah agama Islam mengajar demikian, iaitu lafaz dengan kuat. Wa istitabatuhu, dan suruh dia bertaubat. Sebab dia lafaz kuat sehingga mengganggu orang. Setelah dia suruh bertaubat. Min hadzal qawli, daripada perkataan ini. Dengar. Fa idza asarra ala zalika qutil, apabila dia berterusan dalam keadaan demikian lalu dibunuh. Dibunuh itu kerana dia telah mencipta satu agama. Dia kata setiap orang beramal mengikut kehendaknya. Dia nisbahkan inilah agama yang dibangkitkan oleh para rasul, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh ulama-ulama Islam, sedangkan tidak ada dalil. Bunuh tu kerana telah jadi murtad. Sebab dia telah mencipta agama baru, dia kata inilah ajaran agama. Tiba-tiba sampai ke ustaz ni, dan mana-mana ustaz yang menjual nama Ibn Taymiyah ni, yang duk sembang kari dalam majlis ni, dalam majlis ceramah, dia kata Ibn Taymiyah kata boleh bunuh orang jahar dengan lafaz. Dia tak baca sampai habis. Bukan mati setakat tu. Kerana orang tu telah mencipta agama. Dinasihati, ditegur, dinasihati dan suruh dia bertaubat. Orang yang tegur pula dia kata kamu ni jahil. Agama yang sebenar macam apa yang aku buat. Dia telah menukar agama tak? Dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Apa dia? Apa dia? Agama melarang mengganggu orang lain. Dia kata benda ni halal. Inilah agama yang dibangkitkan oleh para rasul. Inilah agama yang benar. Dinul haq. Hak aku buat ni paling betul. Teguran kamu semua kerana jahil. Isunya kerana apa? Apa isunya? Dia telah murtad. Dia telah mencipta agama baru. Bukan isu orang lafaz kuat dengan niat. Dia dah putar. Orang hendak ceramah ni putar. Tergamak orang buat macam tu. Sebab tu kita dengar mana-mana ceramah ustaz ke tok guru ke tok lebay kena tengok kitab balik. Kalau tidak banyak kena kencing. Banyak anak murid, pendengar-pendengar, orang yang menuntut ilmu ni kena kencing dengan tok guru, kena kencing dengan ustaz. Sebab apa? Tak boleh. Puncanya kerana kita tak pandai baca kitab. Ustaz duk sembang kari dalam majlis tu, kita pun tenganga-nganga sampai masuk lalat dalam mulut. Hebatnya ustaz ni, dia tahu. Mana ustaz tahu belaka? Ustaz duk jawab ni pun sikit je ustaz tahu. Melainkan apa yang kita tengok jawab, maklumat ada dalam kitab, yang tu yang kita jawab. Hak orang tanya kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Jadi sebab tu kamu kena belajar betul-betul sampai boleh baca kitab Arab dengan fasih, dengan baik. Boleh terjemah dengan baik, disuruh baca Arab dengan baik, supaya kita nak boleh faham kitab Arab ni untuk kita amal diri kita sendiri.
Banyak sangat penceramah-penceramah segera, macam Mi segera, Maggie segera, Santan segera. Belajar bahasa Arab lebih kurang, lepas tu duduk bagi goreng orang. Di luar negara belajar bahasa Arab je, balik mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar kitab yang hebat-hebat. Kadang pergi mengajar pun tak ada persiapan, tak buka kitab pun, dia duduk goreng orang. Tapi yang heratnya, itu satu kelemahan yang ada kepada sebahagian daripada penceramah ustaz-ustaz. Dia cakap itu ikut apa yang terlintas dalam kepala dia. Benda tu betul tak betul dia tak kira, asal orang suka dengar. Masalah yang kedua, orang suka dengar ceramah-ceramah macam ni. Ceramah-ceramah jenis cerita dongeng, cerita hadis-hadis palsu, kaitkan hadis peristiwa akhir zaman ni dengan hadis-hadis Nabi. Semua orang suka. Kalau kita mengaji berfakta, berdalil Quran hadis ni orang tak suka. Hak jenis kencing orang yang tu orang suka. Semoga sampailah kepada orang yang duk fitnah Ibn Taymiyah tu. Malam ni kita nak bagi nasihat lah sesama kita orang Islam ni. Bukan kita nak kelahi kan, bukan kita nak bergaduh. Sebab banyak kali dia duk ulang benda tu. Sebab sedangkan dia tak baca kitab apa. Hak anak murid ni lagi dah tak baca. Ni kita tunjuk sekali lagi Fatwa Ibn Taymiyah jilid yang ke-12. Jilid yang Fatwa Ibn Taymiyah jilid yang ke-12, juzuk yang ke-22, muka surat 142. Baca sendirilah. Ni tak betul, orang yang buat tuduhan tu tolong baca sendirilah. Budak tengok dengan mata. Kalau dia tak nampak, bagi cumi mata kat dia. Bagi kantar tengok. Jangan mudah nak menuduh orang. Tak setuju tak apa. Ustaz sendiri pun bukan semua pendapat Ibn Taymiyah Ustaz terima. Begitu juga Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tapi jangan tuduh orang sesat, kafir, keluar fatwa yang bercanggah dengan Islam. Kita duk tuduh, kita tak pernah baca kitab dia. Jadi rasanya setakat itu dulu untuk perbincangan kuliah ringkas pada waktu maghrib ini. Semoga orang yang membuat tuduhan fitnah kepada Ibn Taymiyah itu dia bertaubat, tarik balik. Ibn Taymiyah tak pernah cakap macam tu. Anak-anak murid boleh sebarlah video ni supaya dia tengok balik dan dia baca kitab. Betulkah Ibn Taymiyah pernah memfatwakan dibunuh orang yang menjaharkan lafaz niat? Bukan isu menjaharkan, tetapi isunya dia telah mengubah agama Allah Ta'ala. Sebab tu mari perkataan dibunuh. Dia kata di sini apa dia? Ustaz baca sekali lagi. Fa innahu yajibu ta'rifuhu asy-syari'ata. Wajib beritahu tentang syariat, tentang agama Islam, wa istitabatuhu, dan suruh dia bertaubat. Min hadzal qaul, daripada pendapat ini yang dia kata jahar bismillah itu adalah diajar, disuruh di dalam agama. Fa in asarra zalika qutil, bila dia berterusan dalam keadaan demikian itu dibunuh. Dibunuh kerana dia telah murtad, kerana telah mencipta, telah mengubah hukum Allah Ta'ala, menghalalkan sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Iaitu dalam agama kata mengganggu orang tu haram kan, dia kata halal, dia kata boleh. Balin niyatul wajibatu fil ibadat, bahkan niat yang wajib fi ibadati, pada ibadah, kal wudu'i wal ghusli was salati was siyami was zakati wa ghairi dhalika mahalluhal qalbu. Niat yang wajib kita pasangnya dalam ibadat seperti wudu, mandi hadas, sembahyang, puasa, zakat, wa ghairu dhalik. Dia wa ghairi, dia ataf daripada kal wudu'i. Wa ghairi dhalika mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati, bittifaqil a'immatil muslimin, sepakat ulama Islam. Niat di sini. Dalam hati. Hak tu wajib mah. Adapun talafuz dengan niat ini tidak wajib. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini telah diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menimba ilmu, dan untuk kita memperbanyakkan maklumat-maklumat tentang isu-isu hukum hakam yang berkaitan dengan agama kita, yakni agama Islam. Jadi pada malam ini Sikit. Okey. suara macam mana? Hadirin di luar sana bagi komen tentang suara, okey ke? Ada yang kata okey, ada yang kata bising sikit. Okey, kalian boleh. Ikut tempat. Cuba bagi komen suara dengan gambar dia macam mana? Okey ke tak okey? Kalau dapat tinggi sikit. Apa yang nak tinggi tu? Speaker, mic. Nak kena pegang. Boleh. Ke selesa. Kita ada lapik sikit. Tak apa, saya pegang hadirin sekalian kalau suara tak clear. Malam ini adalah malam sesi muzakarah yang seterusnya bagi membincangkan isu yang telah diketahui oleh umum, iaitu benarkah Ibnu Taimiyah telah memfatwakan dibunuh orang yang menjaharkan lafaz niat. Jadi sebelum kita bahas, saya dah terangkan pada penjelasan yang pertama dulu. Cuma bila dibalas balik oleh Al-Fadhil, maka saya nampak Al-Fadhil masih tidak jelas ataupun tidak faham tentang fatwa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Dan untuk menyokong pegangan ataupun pendirian Al-Fadhil bawa pula fatwa yang dikemukakan oleh Dr. Ali Jumaah. Jadi sebenarnya fatwa Dr. Ali Jumaah pun sama. Maknanya tidak membenarkan orang yang menjaharkan talafuz bin niyah ini sehingga mengganggu orang. Dalam isu ini sama dengan Ibnu Taimiyah. Walaupun dibaca tentang fatwa Ali Jumaah itu, saya nampak Al-Fadhil masih keliru, masih tidak faham murad ataupun maksud yang nak diketengahkan oleh Dr. Ali Jumaah. Cuma pada malam ini bukanlah suatu perbahasan ini suatu perkara yang melibatkan kita boleh jadi bergaduh, berkelahi, bermasa muka, tidak. Ini adalah merupakan sekadar perbahasan ilmiah. Saya pun banyak di dalam ceramah ataupun tazkirah saya, penyampaian ilmu, banyak kelemahan-kelemahan dan banyak kesilapan-kesilapan yang mana saya mengalu-ngalukan pembetulan, kritikan daripada sahabat-sahabat sekalian. Tidak menjadi satu kesalahan di sudut agama ini untuk kita mengaku kelemahan dan kesilapan kita. Tidak menjadi satu perkara yang aib pun. Dan berapa banyak ulama-ulama silam apabila mereka mengemukakan pendapat, pandangan ataupun fatwa, bila ditegur mereka berpatah balik. Jadi saya mengalu-ngalukan teguran, kritikan, pembetulan daripada sahabat-sahabat, sama ada di sudut bacaan ke, di sudut nahwu saraf ataupun di sudut lughah ke, ataupun di sudut pandangan yang saya kemukakan ini salah, lari daripada maksud yang dikehendaki oleh penulis kitab. Yang pertama ni nak sebut di sini, malam ni macam sedang tuan-tuan ada handphone di tangan masing-masing, sedang nak menyaksikan perlawanan bola sepak pula. Nampak macam semangat tu. Perak Kedah. Perak dengan Kedah ke. Ataupun pertandingan dalam UFC, Habib Nurmagomedov dengan apa? McGregor. Nampak macam semangat lain macam. Sebenarnya tenang tuan-tuan. Malam ni bukan suatu majlis perbalahan, kutuk-mengutuk, tak ada apa. Tak ada masalah. Sebab Al-Fadhil Ustaz pun memberi kritikan kepada saya itu pun tidak dengan emosi, dengan cara yang baik, dengan cara yang berakhlak. Jadi kami sebenarnya tidak ada perbalahan. Andai kata kalau kami ditakdirkan bertemu pun kami boleh bersembang. Boleh bersembang, bersuara muka, bersalam dan berpeluk, tidak ada masalah. Cuma tuan-tuan ni jangan semangat lebih sangat. Mana-mana yang melihat perbahasan ini, maknanya kita ambil benda yang baik. Kalau benda yang buruk, maknanya kita ketepikan. Bukan satu perbalahan. Jadi sebenarnya di dalam medan perbahasan ilmu ini, maka perkara-perkara yang macam ni, kritikan, teguran, itu satu perkara yang biasa tuan-tuan. Bukan satu masalah yang besar.
Tadi saya sebut saya berlapang dada untuk menerima teguran dan juga mengalu-alukan teguran daripada tuan-tuan kalau saya tersilap di dalam menyampaikan. Yang ketiga, perbahasan ini hanyalah perbahasan ilmiah, bukanlah nak menunjukkan siapa menang, siapa kalah. Tidak. Dan yang keempat, saya memaafkan siapa-siapa yang mengutuk, mencaci dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada saya melalui komen-komen sebelum ini. Saya maafkan, tak ada masalah. Cuma kalau tuan-tuan melakukan tindakan yang sama, mengeluarkan kata-kata kesat, kutukan, kritikan kepada Al-Fadhil Ustaz, tuan-tuan kena minta maaf dengan dia lah. Kalau dengan saya, sebelum tuan-tuan minta maaf, saya memaafkan. Yang kelima, masalah jilid. Jilid Majmu'ul Fatawa, sebenarnya saya ada tiga cetakan. Mungkin kadang-kadang saya sebut jilid yang ke-12, kadang-kadang yang ke-11. Satu lagi saya tak ingat sebab cetakan Pakistan dia berbeza antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Yang tu kalau tersilap maka saya minta maaf kalau di dalam menyebut jilid yang keberapa tersilap. Kerana Al-Fadhil juga sebut macam mana ni, sekejap jilid ni, sekejap jilid ni. Yang tu kerana saya ada 3 cetakan. Dan yang keenam, sebenarnya saya sedang menunggu 59 lagi fatwa Ibn Taymiyah yang bercanggah dengan ijma' yang dikatakan oleh Al-Fadhil. Ibn Taymiyah ini telah mengeluarkan lebih 60 fatwa yang bercanggah dengan ijma'. Salah satunya iaitu talak 3 sekaligus jatuh 1. Saya dah jawab. Bahawa fatwa itu tidak bertentangan dengan ijma' ulama'. Yang pertamanya, kerana ayat Quran menyebut at-talaqu marratani. Ini pegangan yang dalil yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah. Talak itu adalah 2 kali. Bukan dia kata talqatani, 2 gus sekali ataupun 3 gus sekali. Jadi dalam Quran kata maknanya 2 kali, sekali. Maknanya kalau talak 3 dikira jatuh 1 bagi pendapat Ibn Taymiyah dan disokong oleh ulama-ulama lain. Boleh buka dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang saya telah bahas isu ni, saya telah bahas. Saya tak nak ulangi, malam ni saya nak ringkaskan. Dan juga amalan di zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga ketika Sayyidina Umar memerintah menjadi khalifah, bila talak 3 ataupun 2 ni dikira 1. Maka Abu Bakar pun berfatwa demikian, talak 3 jatuh 1, Sayyidina Umar pun berfatwa demikian. Maka talak 3 jatuh 1 ini bukan Ibn Taymiyah yang mula-mula mengemukakan fatwa. Boleh buka dalam yang tu saya dah jawab. Cuba saya nak minta lagi Al-Fadhil mengemukakan 59 lagi yang dikatakan fatwa Ibn Taymiyah yang bertentangan dengan ijma' ulama'. Yang tu saya tak tahu. Kalau Al-Fadhil kemukakan selepas ni, saya akan jawab, saya akan tengok kitab, betulkah 59 lagi fatwa yang bertentangan dengan ijma' ulama'. Nak jadi ijma' ni sebagaimana yang kita bahas di dalam sesi yang lalu, terlalu ketat. Dan yang ketujuh, yang ni yang saya nak bahas sebenarnya pada malam ni. Al-Fadhil juga menyebut semenjak Abu Hasan Al-Asy'ari wafat pada tahun 324. Di sini hadirin sekalian berlaku perselisihan pendapat daripada kalangan ulama tarikh kewafatan Abu Hasan Al-Asy'ari sama ada pada tahun 324 ataupun 330 Hijrah. Dikatakan semenjak Abu Hasan Al-Asy'ari sehinggalah sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat pada tahun 126 Hijrah. Maknanya daripada zaman Abu Hasan Al-Asy'ari semua ulama berpegang kepada 2 aliran ini sahaja. Asy'ariyah dan juga Maturidi. Asy'ariyah ataupun Maturidi. Jadi Al-Fadhil menyebut demikian. Jadi di sini itu yang perbahasan yang penting pada malam ni yang saya nak kemukakan. Sebenarnya selepas daripada kewafatan ataupun semasa zaman Abu Hasan Al-Asy'ari lagi dan juga selepas Abu Hasan Al-Asy'ari, banyak lagi ulama-ulama yang tidak berpegang kepada 2 pendapat, 2 mazhab ini, sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidi. Nanti saya kebukakan selepas perbahasan ini. Bila saya tengok Al-Fadhil cuba menjawab dan cuba mempertahankan pandangan dia yang mengatakan bahawa Ibn Taymiyah dia tetap berpendirian bahawa Ibn Taymiyah menghukumkan bunuh bagi orang yang menjaharkan dengan lafaz niat. Bila saya tengok Al-Fadhil mengemukakan jawapan, saya nampak masih salah. Walaupun cuba nak
mengulas, menghuraikan di sudut nahunya, istisnanya, nak di sudut tuturan bahasa Arabnya, bagus. Maknanya kita nak memahami bahasa Arab kena ada nahu, saraf dan juga di sudut bahasa itu bagus. Tapi masih lagi salah di dalam memahami fatwa yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah. Dan terserlah lagi bila Al-Fadhil mengemukakan, menakalkan pendapat fatwa Dr. Ahli Jumaah di dalam nak menyokong dan mempertahankan pendirian Al-Fadhil yang kata tak boleh jahar, yang boleh jahar itu disambung, diambil, dipetik fatwa yang dikemukakan oleh Dr. Ahli Jumaah. Adapun fatwa Ibn Taymiyah saya dah baca secara seluruh, secara kesemuanya apa yang dibahaskan. Jadi bila kita dah baca secara panjang, secara banyak ni, kadang-kadang memang tersasul. Saya akui dalam video tu tersilap di sudut nahunya, di sudut lurahnya, di sudut terjemahnya, sebab saya baca semua supaya nak menunjukkan kepada hadirin yang melihat saya tidak menipu apa yang dinakalkan oleh ulama. Dan kalau tersilap balik saya. Tetapi ada orang yang baca, dia ambil satu kalimah, dia langkau. Satu kalimah, dua kalimah, dia langkau. Jadi yang tu memang nampak tak salah. Baca 2-3 kalimah memang kita boleh jaga di sudut nahunya, di sudut talafuz ni memang senang jaga. Tapi saya ni, saya baca semua. Jadi, saya akui lah, di situ ada dipanggil tasasul ataupun tersalah di dalam bacaan. Saya terus kepada fatwa Dr. Ahli Jumaah tentang masalah niat ni, yang dikatakan Dr. Ahli Jumaah juga bertentangan dengan Ibn Taymiyah dan mengharuskan jahar. Sebenarnya tidak. Di dalam melarang menjaharkan sehingga mengganggu orang lain ini, Dr. Ahli Jumaah pun sama pendirian dia sebagaimana Ibn Taymiyah. Dia kata di sini, an-niyatu mahalluhal qalbu. Jadi niat itu bermula tempatnya adalah hati. Jadi al-qalbu di situ maknanya khabar bagi an-niyah. Mahalluha maknanya mubtada' sani daripada an-niyah. An-niyah tu mubtada' awal, mahalluha mubtada' sani, al-qalbu maknanya khabar. Khabar bagi niyah. Bermula niat itu bermula tempat niat adalah hati. Wa talaffuzu biha masyru'un wa mustahabun. Saya baca, saya tidak wakaf, saya terus baca sekali dengan baris di akhir kalimah untuk kalau tersilap tuan-tuan boleh tegur lah. Khasatan idza kana dhalika yusa'idul musalliya. Lebih-lebih lagi apabila yang demikian itu talafuz dapat membantu akan orang yang sembahyang. Maknanya talafuz niat itu masyru' dan mustahab. Lebih-lebih lagi apabila talafuz itu dapat membantu orang yang sembahyang ala istihdarin niyati wa jam'in himmati ala salati, atas menghadirkan niat dan menghimpunkan hasrat ataupun tujuan atas sembahyang. Sebenarnya saya tak perlu hurai panjang lah, sebab Al-Fadhil Ustaz Salman Ali telah hurai dah dengan lebih terang, lebih jelas. Orang kata terang lagi bersuluh. Cuma saya nak ulang sikit je. Nak ceritanya ada persamaan antara Ibn Taymiyah dengan Dr. Ahli Jumaah. Jadi dia kata di sini, walakin la yanbaghi jahru. Dan tetapi tidak sepatutnya menjaharkan bin niyati illa bimiqdari ma yusmi'ul insanu nafsahu. Tak boleh jahar, tak boleh kuatkan talafuz dengan niat illa. Yang ni Al-Fadhil cuba menghuraikan di sudut nahu. Alhamdulillah, bagus. Di sudut nahu illa ini ada mustasna. Dia kata ada mustasna, ada pengecualian lah. Mustasna itu bagus. Cuma masih salah walaupun dihurai melalui kaedah nahu. Masih salah di sudut kefahaman. Kefahaman daripada Ibn Taymiyah pun salah. Fahaman daripada Dr. Ahli Jumaah pun salah. Di sudut kefahaman salah. Sebab dia kata di sini, walakin la yanbaghi jahru bin niyati illa bimiqdari ma yusmi'ul insanu nafsahu. Dia kata kecuali dengan kadar ma yusmi'ul insanu. Bukan sami'a yasma'u, asma'a yusmi'u. Bila asma'a yusmi'u ini, melainkan dengan kadar memperdengarkan oleh manusia. Maknanya di sini dia kena kontrol. Memperdengarkan. Nak jahar itu boleh, tetapi dengan kadar, dengan sempadan, dengan had,
memperdengarkan oleh manusia akan dirinya. Saya dah sebut dalam sesi yang lalu sebenarnya. Sekadar tu ya jahar yang dimaksudkan. Jahar-jahar yang dibenarkan, seseorang memperdengarkan. Maknanya dia kena kontrol. Sebab asma'a yusmi'u isma'an, maknanya dia mengontrol. Dia memperdengarkan. Memperdengarkan, dia baca sekadar untuk dia dengar diri dia sendiri. Itu yang maksud jahar. Nampak? Oleh itu dia kata fala yafa'u sautahu biha. Dia tidak boleh menguatkan akan suaranya, dan dia tidak menguatkan akan suaranya biha bi tariqati tashawwishin ala ikhwanihi. Samalah yang Ibnu Taimiyah, yang orang tanya Ibnu Taimiyah tadi. Dia tak boleh mengangkat suaranya dengan cara mentashwishkan, mengganggu ataupun mengacau saudaranya. Sebab soalan daripada orang kemukakan pada Ibnu Taimiyah, wasu'ila an rajulin idza shalla yushawwishu ala sufufi allati hawalaihi. Yang ni saya terlanjur dulu. Saya sebut hawalaihi tersalah. Terima kasih atas teguran. Terima kasih atas teguran. Jadi kita tengok. Dia kata di sini, ditanya akan seseorang lelaki apabila dia sembahyang, dia mengganggu atas soft-soft yang di sekelilingnya bijahri bin niyah, dengan jahar dengan niat. Sama dengan dikemukakan oleh Dr. Ali Jumaah. Dia kata fala yarfa'u sautahu biha bi tariqati tashawwishin, dengan jalan mengganggu ataupun mengacau ala ikhwanihi, atas saudara-saudaranya, wa tusiru balbalatu. Masya letak baris juga. Sehingga menyebabkan kegelisahan fi jama'ati salati, pada jemaah sembahyang. Itu. Macam mana kata ahli Jumaah kata boleh kuat sekadar memperdengarkan akan diri sendiri. Jadi saya nampak salah lagi tu. Walaupun cuba nak dibaiki, cuba nak mempertahankan pendirian yang mengatakan boleh jahar, masih salah. Walaupun saya nampak macam semangat pada malam ni, memang perbahasan ilmu saya bersemangat. Bukanlah saya kata marah ke, saya nak nak marah, nak menentang, nak mengutuk seseorang, tidak. Sekadar itu. Jadi saya nampak, pertamanya, salah di dalam memahami murad ataupun maksud Ibnu Taimiyah. Yang keduanya, salah lagi bila cuba nak mempertahankan pendirian Al-Fadhil. Salah lagi bila dia mengemukakan fatwa yang dikemukakan ahli Jumaah. Jadi saya nampak, lepas ni Al-Fadhil boleh kemukakan lagi mana-mana pendapat ulama' yang kata boleh menyaringkan lafaz niat ini sehingga mengganggu orang. Jadi Al-Fadhil, Ustaz Salman Ali dah kemukakan beberapa mazhab lah. Maka tak boleh, sehingga mengganggu orang tak boleh. Yang tu saya tak perlu ulangi. Cuba saya nak sentuh sikit je. Maknanya apa yang telah, jawapan yang dikemukakan itu sebenarnya bukan jawapan. Sebab tu saya jawab balik. Dan untuk supaya berlaku adil, saya dah beritahu kepada admin supaya postkan keseluruhan fatwa Ibnu Taimiyah yang apa yang dibahaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Facebook. Semua tuan-tuan yang boleh bahasa Arab tengok. Boleh tengok sendiri. Lepas ni insya-Allah kita akan postkan juga fatwa Dr. Ali Jumaah, tuan-tuan cek sendiri. Macam mana? Macam mana? Adakah sebagaimana yang ustaz faham ataupun sama dengan apa yang saya bahas ataupun saya huraikan? Maka salah lagi. Walaupun ustaz cuba nak menghuraikan, nak mempertahankan pandangannya, huraian itu masih salah, tersasar jauh daripada apa yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah dan apa yang difahamkan dan dihuraikan oleh Dr. Ali Jumaah. Dan yang kedua, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, isu tu saya ringkaskan. Sebab tuan-tuan dah dengar lah perbahasan yang panjang oleh Al-Fadhil Ustaz Salman. Dah jelas. Orang kata terang lagi bersuluh. Di sini saya nak bahaskan tentang Al-Fadhil menyebut semenjak daripada Abu Hasan Al-Asy'ari sehinggalah dia wafat itu, sampailah munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang berpegang dengan dua tauhid ini sahaja yang saya sebutkan tadi kan, Abu Hasan Asy'ari dan juga Abul Mansur Al-Maturidi. Yang mana yang saya sebutkan tadi, bahawa Abu Hasan Asy'ari wafat pada 324 Hijrah, satu pandangan 330 Hijrah. Jadi selepas daripada itu, semuanya ulama-ulama berpegang kepada dua aliran ini, Asy'ariyah ataupun Maturidi. Sebenarnya salah. Sebab
sezaman dengannya dan selepas daripadanya, banyak lagi ulama-ulama yang berpegang kepada akidah salaf. Saya nak buktikan di sini yang pertama tuan-tuan, Tunjuk. apa dia, Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Tahawi di dalam kitab akidah dia, yang dia wafat pada tahun 321 tuan-tuan. Sebab tu saya kata bukanlah semasa dan selepas Abu Hasan Asy'ari semua ulama berpegang kepada dua aliran ini, Asy'ariyah dengan Maturidi, sebagaimana yang difahami oleh Al-Fadhil, sebagaimana tuan-tuan boleh rojak ceramah dia. Dia kata dua aliran ini sahaja, tak. Imam Abi Ja'far At-Tahawi ini dia wafat pada tahun 321. Di dalam kitabnya Aqidatut Tahawiyah. Kalau kita tengok di dalam sebahagian daripada perbahasan, seperti perbahasan ya, lahu ma'na rububiyyati wala marbuba wa ma'na al-khaliqi wala makhluqa. Baginya makna rububiyah. Sebab itu salah tuan-tuan, orang mengatakan tauhid rububiyah uluhiyah ini hanya diketengahkan mula-mula oleh Ibn Taymiyah, disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Salah. Kerana Imam Tahawi juga telah membahaskan masalah rububiyah di dalam kitab dia ini, muka surat 66. Lalu di dalam syarahnya Imam Abi Is, yang kedua, wafat pada tahun 792 dalam syarah akidah Tahawiyah. Dia bahas pula tentang akidah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Muka surat 125. Dia ada 2 jilid tuan-tuan. Syarah akidah Tahawiyah ni dia ada 2 jilid. Jilid yang pertama muka surat 126, dia kata ahaduha, dia kata fatauhidu awwalu amri wa akhiruhu a'ni tauhidal uluhiyyati fa inna tauhida yatadammanu thalathatu anwa'in. Tauhid itu maknanya urusan yang pertama. Perkara yang pertama adalah tauhid lah. Awaludin ma'rifatullah. Dan juga akhirnya, dan yang akhir sekali orang nak kepada tauhid juga. Sebab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sebab kita nak mati pun kita sudahkan dengan tauhid. Dia kata yang aku kehendaki di sini tauhid ilahiyah. Fa inna tauhida yatadammanu thalathatu anwa'in. Tauhid itu terbahagi kepada 3. Ini dihurai oleh Imam Abi Is ketika dia mensyarahkan akidah Tahawiyah. Dia kata ahaduha al-kalamu fi sifati. Maknanya kalam, perbahasan tentang sifat. Wathaniyu tauhidur rububiyyati. Yang keduanya tauhid rububiyah. Wa bayanun anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'. Dia kata anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'in. Tauhid rububiyah ini dia kata perbahasannya sesungguhnya Allah Ta'ala sendirinya menjadikan setiap sesuatu. Maka dibahas tauhid rububiyah. Wa tauhidu ilahiyyati wa huwa istihqaquhu subhanahu wa ta'ala an yu'bada wahdahu. Dia kata tauhid ilahiyah ini adalah layak sebab Allah Subhanahu wa ta'ala disembah sendirinya, la syarikalah. Tidak syirik baginya. Maka kedua-dua imam ini juga berpegang kepada akidah salaf, Imam Tahawi dan juga Abi Is. Itu yang kedua. Bukan berpegang kepada Asy'ariyah dan juga Maturidi. Jadi kita dah bahas dah masalah Maturidi, Asy'ariyah, salaf ni semuanya ahli sunnah wal jamaah. Cuma nak menafikan ramainya ulama-ulama yang berpegang kepada akidah salaf ini tak boleh. Salah. Yang kedua, yang ketiga, apa tadi? Imam Lalakai yang wafat pada tahun 408 Hijrah. Syarah kepada usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tengok. Imam Lalakai. Ini kitab yang ketiga. Dia juga adalah salaf. Sebagai contoh, dia pun di sini pun ada 2 jilid. Jilid yang pertama muka surat 245. Bab dia kata di sini Ar-Rahmanu ala arsy istawa wa anna Allah ala arsyihi fis sama'.
tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas arasnya di langit. Maka menunjukkan dia juga berpegang kepada akidah salaf. Kitab yang ketiga, Al-Ulu. Kitab yang apa? Yang keempat. Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Imam Zahabi. Ini kitab yang keberapa ni? Yang keempat. Yang keempat. Okey. Yang keempat. Juga ketika membahaskan tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dikemukakan beberapa dalil lah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dia mengemukakan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi, asar sahabat dan juga tabi'in yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada arasy. Dia juga berpegang kepada akidah salaf. Kitab yang kelima, Al-Ghunyah. Saya dah baca dah Al-Ghunyah. Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia wafat pada tahun 561. Maknanya sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah, sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia juga berpegang kepada akidah salaf. Lalu kita tengok buktinya. Pada muka surat 73, ketika dia mengemukakan dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas daripada langit, dia buat mari hadis aina Allah tu, fa asyarat ila sama', hadis jariyah tu kan. Lalu dia buat mari hadis yang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba kitaban ala nafsihi wa huwa 'indahu fawqa al-'arsy, anna rahmati taghlibu ghadabi. Itu hadis sahih Bukhari, hadis 31994 dan hadis Muslim 2751. Lalu dia buat mari hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia kata di sini, wa fi lafzil akhar, lamma qada Allah subhanahu al-khalqa kataba fi kitabin 'indahu fawqa al-'arsy anna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika membahaskan ayat-ayat Quran tentang Allah Taala beristiwa di atas arasy ini dan juga hadis-hadis Nabi yang menceritakan Allah Taala berada di atas daripada arasy, dia kata di sini, yang baghil itlaqu sifatil istiwa'i min ghairi ta'wilin. Sepatutnya dia kata mengitlaqkan, menyebut sifat istiwa itu dengan ketiadaan takwil. Wa annahu istiwa'u zat, wa annahu istiwa'u zati 'alal arsy. Istiwa di situ maknanya istiwa zat. Bagi dia, bukan istiwa sifat, adalah zat. La ala ma'na al-qu'udi wal mumasati kama qalatil mujassimati, kama qalatil mujassimatu wal qaramiyatu. Bukan dengan makna duduk ataupun bersentuhan sebagaimana yang difahami oleh mujassimah dan qaramiyah. Wala ala ma'na al-'ulwi wal rif'ah kama qalatil asy'ariyah. Bukan dengan makna ketinggian di sudut sifat, tetapi dengan makna zat Allah Ta'ala berada di atas daripada arasy. La 'ala al-ma'na al-istila'i wal ghalabati kama qalatil mu'tazilatu. Bukan juga dengan makna istila' sebagaimana yang dipegang oleh Mu'tazilah. Li'anna asy-syar'a lam yarid bidzalik. Kerana syarak tidak datang dengan yang demikian itu. Wala nuqila an ahadin minas sahabati wat tabi'in minas salafis salih min ashabil hadits. Dan tidak dinakalkan daripada mana-mana orang daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in dan juga daripada golongan salaf dan juga ahlul hadis. Maknanya ahlul hadis adalah golongan salaf. Mereka tak pegang macam tu. Tak pegang dengan makna istilah. Bal manqulu anhum hamluhu 'ala al-itlaq. Bahkan dinakalkan daripada mereka sahabat tabi'in, salafus soleh dan juga ashabul hadis ini dipegang secara mutlak. Jadi banyak lagi kalau kita nak bahas isu ni, orang kata ni mengaku ahli hadis, mengaku salafi, sedang pada hairnya Wahabi. Tak betul tuduhan tu. Saya rasa terpanggil sebab banyak tuduhan-tuduhan, kedengaran suara-suara yang mengutuk, mencaci, menghina golongan salafi di Malaysia. Hujah mereka, dalil mereka sebenarnya tidak ada nak mengaitkan seorang salafi dia dengan Wahabi. Jadi itulah maknanya tomahan
kritikan, cercaan yang dilontarkan oleh golongan sana kepada golongan Salafi. Dia dikaitkan dengan Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya golongan Salafi di Malaysia ini tak ada kaitan langsung dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada kaitan dengan Ibn Taymiyah. Kalau macam tu, kenapa dia bersungguh sangat jawab? Sebab kita rasa mereka berdua ini dizalimi kerana mereka salah fahamnya terhadap fatwa-fatwa mereka, lalu dengan salah faham itu dituduh, lalu dihasut masyarakat supaya membenci dua individu, dua tokoh ini, dan dikaitkan golongan Salafi dengan dua ini ekstrim. Yang tu yang saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Sebab bukan seorang, ramai lagi. Sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Ibn Taymiyah. Andai kata sebenarnya kita di Malaysia ni tak ada orang, tak ada mana-mana negeri pun yang berpegang dengan fatwa Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma tak ada. Jadi maknanya tak usah susah hati tentang tu. Cuma yang kita jadi masalahnya sebab tuduhan, itu yang kita nak jawab. Di Malaysia ni Wahabi tak ada, pengikut Ibn Taymiyah pun tak ada. Cuma dikaitkan golongan Salafi dengan Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Yang tu yang kita rasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Sebab masyarakat keliru dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah ini. Sepatutnya hadirin sekalian, sebelum kita sambung kitab yang berikutnya, bila kata-kata di Malaysia ini ada Wahabi, jadi kena sebut takyin siapa dia Wahabi di Malaysia ni. Sebut 1, 2, 3. Okey, 1. Bukan saja sebut nama. Yang keduanya, apakah pandangan golongan Salafi ini yang bercanggah, yang sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab ataupun sama dengan Ibn Taymiyah, yang dikatakan bercanggah dengan ijma' ulama, yang bercanggah dengan empat mazhab. Cuba sebut. Saya menunggu tuan-tuan, siapa-siapa sahaja yang nampak golongan Salafi ini memang salah pegangan mereka, di sudut akidah ke, di sudut fiqh ke, tolong kemukakan. Saya semangat ni bukan marah ni. Saya nak secara jujurnya, kita minta orang-orang yang menuduh mana-mana pihak ini Wahabi sesat, kemukakan apa alasan yang mereka sesat. Sebab yang kita buat live ni seluruh dunia tengok, pihak-pihak yang berwajib tengok, sebut apa benda yang salah. Kita nak jawab. Kalau salah, kita pun tak nak ikut. Dan saya sendiri pun dikaitkan dengan Pak Wahab. Jadi sebut apa amalan saya yang salah, apa pegangan akidah saya yang salah. Cuba sebut. Kalau Allah Ta'ala terharap, berlambaklah dalam kitab kita sebut. Pegangan ulama-ulama salah. Apa yang kita pegang, yang benda tu salah dengan Islam, salah dengan empat mazhab. Cuba kemukakan. Okey. Berapa dah kitab? 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 dah ulama yang pegang dengan akidah salah. Termasuklah maknanya Abdul Qadir Jailani, seorang ulama tasawuf yang dikatakan wali. Sebut Abdul Qadir Jailani ni semua orang tahulah, pun berpegang dengan akidah salaf. Yang ketiga, yang keempat, 5, yang keenam. Yang keenam, seorang muhaddis, Abu Bakar Muhammad Husain Al-Ajurri, yang wafat pada tahun 360 Hijrah. 360 Hijrah. Dia juga berpegang dengan akidah salaf. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Di dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Jilid yang pertama, muka surat 646. Kita tengok riwayat yang dia bawa mari. Wa haddatsana Abu al-Fadl Ja'far bin Muhammad al-Sandali qala haddatsana al-Fadl qala haddatsana Fadl bin Ziyad qala sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqulu qala Malik bin Anas. Dia bawa mari riwayat-riwayat yang sampai kepada Ahmad bin Hanbal, sampai kepada Imam Malik. Imam Malik kata apa? Allahu Azza wa Jalla fis samai wa ilmuhu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala berada di langit dan ilmunya pada setiap tempat. Wala yakhlu minhu makan, tidak sunyi makan daripadanya tempat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua tempat, tetapi dia berada di atas langit. Maknanya atas arasy berada di atas daripada langit. Lalu orang tanya dia, faqultu man akhbaraka an Malik bihadza? Orang tanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, siapa yang kata kepada kamu Malik kata begitu? Faqala sami'tuhu min Shuraij bin Nu'man an Abdullah bin Nafi', daripada Abdullah bin Nafi'. Maknanya sampai kepada Abdullah bin Nafi'.
yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy. Di sini dalam kitab Asy-Syariah ini, Imam Abu Bakar Al-Ajurri menakarkan pendapat ulama-ulama salaf tentang masalah akidah, sama ada masalah tangan, masalah istiwa dan sebagainya. Dia juga berpegang kepada akidah salaf, bukan kepada dua akidah aliran tadi, Asy'ariyah ataupun Maturidi. Kitab yang seterusnya, yang ketujuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Mukhtasar Sawa'iq Mursalah. Mukhtasarul Sawa'iqil Mursalah. Dalam kitab ini. Dia juga berpegang kepada akidah salaf. Di dalam membahaskan masalah istiwa, dia kata kalau dengan makna istaula ataupun istawa, dia kata di sini bahawa tertolak 40 dalil tertolak. Dia kata qaluhu batilun minas naini wa arba'ina wajhan. 40 dalil kata salah kalau makna istiwa dengan makna istaula. 42 alasan dia kata salah. Saya tak nak baca lah 42 alasan tu. Dia panjang sangat. Saya nak cerita dia juga salah. Dia tadi wafat pada tahun 751 sebelum juga kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Salah juga. Yang seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8, Asma' wa Sifat Imam Baihaqi. Dia pun salah. Ketika membahaskan masalah apa tadi? Masalah istiwa. Dia kata maja'a fi babu maja'a fil isbatil yadain sifataini la min haitsu jarihati liwurudil khabari as-sadiqi bihi. Ayat tangan itu mengisbatkan dua tangan. Tangan itu bukan dengan maksud jarihah, bukan dengan maksud anggota, maknanya sifat tangan. Mengisbatkan tangan. Tidak tangan itu ditafsirkan dengan kudrah ataupun quwwah. Sebagaimana yang difahami oleh golongan Asy'ariyah, kudrah ataupun quwwah. Menunjukkan bahawa dia juga adalah golongan salaf. Dia tadi dia wafat pada tahun apa tadi? Imam Baihaqi. Ada cerita tak tadi? Lupa lah. Sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari juga. Tuan-tuan boleh tengok sebelum apa dia? Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab juga. Dah cerita ke belum ni tarikh lahir dia? Maknanya tuan-tuan tolong carilah Imam Baihaqi. Nanti kita cek semula. Sebab di sini tidak ada tarikh wafat. Yang seterusnya, Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijrah dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ni. Saya pun bukan tarik ikut dan tuan-tuan. Kitab-kitab yang sekeliling saya ni sebenarnya banyak lagi, beratus lagi. Ulama-ulama selepas Abu Hasan Al-Asy'ari ini berpegang kepada akidah salah. Banyak lagi sebenarnya. Ini kebetulan saya sempat tarik sikit sebanyak yang saya baca dulu-dulu. Itu pun bertimbun nak menunjukkan bahawa bukan yang dikatakan selepas Abu Hasan Al-Asy'ari ini semua ulama berpegang dengan dua aliran ni saja. Salah. Abu Hasan Al-Asy'ari Asy'ariyah dengan Maturidi tak, beratus lagi, mungkin beribu. Ini sebahagian saja yang saya sebut pada malam ini. Begitu juga kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis yang dikarang oleh Imam Abi Osman Ismail Abdul Rahman As-Sabuni, yang dia wafat pada tahun 449 Hijrah, sebelum Ibn Taymiyah, sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak lagi lah. Dalam bab apa? Bab istiwa juga. Wa ya'taqidu ashabul hadisi wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawati. Dia kata beriktikad ahlul hadis. Bahawasanya mereka menyaksikan, bersaksi bahawa Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya yang tujuh, yakni ala arsyihi mustawin, atas arahnya istiwa, kama nataqa bihi kitabuhu, sebagaimana telah menutur dengannya oleh kitabnya, wa fi qawlihi azza wa jalla fi suratil a'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'ala arsy. Ini ayat ni biasalah diambil oleh ulama-ulama salaf yang menjadi asas yang menunjukkan Allah Taala istiwa di atas arsy. Cuma bila disebut oleh Al-Fadil bahawa Imam Ibn Hajar juga berpegang kepada akidah Asy'ariyah,
Saya pun confused lah. Ada ramai juga orang kata macam tu. Satu perbahasan sebagai contoh. Contohnya tentang makna istawa dengan makna istaula di sini, dia sebut di sini. Wa qala Mujahid istawa ala al-arsy. Dia menakar pendapat ulama tafsir dan juga hadis, iaitu Mujahid. Dia kata, Mujahid kata istawa dengan makna ala al-arsy, tertinggi di atas arash. Ada orang kata arash ni maknanya tak terjemah. Ni dia terjemah. Makna salah terjemah. Lalu dia sebut apa lagi? Faqalatil mu'tazilatu, lalu wasalahu Firyani an Waraqain an ibni Abi Najih anhu qala Ibn Battal ikhtalafa an-nasu fil istiwa al-mazkur. Maknanya ulama berbeza pendapat dengan tentang makna istiwa. Di sini dia kata faqalatil mu'tazilatu ma'nahu al-istila'u. Tengok dia kata apa. Maka telah berkatalah oleh Mu'tazilah maknanya al-istila'. Istaula ataupun makna istila'. Maknanya itu dia kata di situ adalah pegangan Mu'tazilah yang kata istila' itu. Istaula dengan makna istila'. Macam mana kata dia pun menyokong pegangan Asy'ariyah. Sedangkan tak. Yang kata istila' itu dia kata istaula dengan makna istila' adalah Mu'tazilah. Berdasarkan mereka berpegang kepada syair yang saya telah baca hari itu. Wa qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraq. Sesungguhnya telah istiwalah oleh Bishrun 'ala al-Iraq. Telah menguasai oleh Bishrun di atas Iraq ni dengan ketiadaan menggunakan pedang dan tidak melakukan pertumpahan darah. Yang ni syair ni Ibnu Katsir sebut di dalam Bidayah wan Nihayah adalah syair Akhtar, syair Akhtar seorang Nasrani. Daripada syair itulah yang orang ambil untuk menterjemahkan istawa dengan makna istaula. Itu asalnya. Saya tak nak bahas benda tu, saya bahas dah banyak kali dah. Saya bincang dah banyak kali. Cuma nak buat kesimpulan, pandangan yang mengatakan bahawa selepas Abu Hasan Asy'ari ini sampailah Imam Abdul Wahab, Imam Abdul Wahab ni yang wafat pada tahun 1206 Hijrah ini, semua orang berpegang kepada dua aliran ini saja. Tak betul, salah. Saya boleh kemukakan banyak lagi ulama-ulama yang berpegang dengan akidah salaf. Cuma bukan kita nak berbalah masalah salaf dengan khalaf. Kita nak ceritakan fakta itu salah. Fakta yang mengatakan bahawa orang pegang kepada akidah Asy'ariyah sahaja sehinggalah lahir Muhammad bin Abdul Wahab itu salah. Berlama-lama ulama berpegang kepada akidah salaf. Jadi saya rasa sekadar itu dulu penjelasan. Mungkin siapa-siapa yang tengok perbahasan live ini tak betul, tolong bahas balik. Kita bincang pula. Tuan-tuan boleh kemukakan hujah tuan-tuan, saya jawab balik. Lepas tu tuan-tuan balas balik, saya jawab balik. Maknanya secara harmoni, muzakarah, perbincangan ilmiah, tak ada gaduh-gaduh. Dan masalah kutukan orang terhadap saya ni bukan banyak, tuan-tuan. Lebih teruk, kata saya mujassimah, murtad, halal darah, semua saya maafkan, tak ada masalah. Dan saya jumpa dengan orang tu pun saya boleh berpeluk. Sebab ini perbahasan ilmiah, tak ada masalah. Cuma maknanya apabila tuan-tuan kata saya salah, tuan-tuan kena kemukakan hujah dan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah dan dalil kamu sekiranya kamu orang yang benar. Dan insya-Allah lepas ni bila ada mana-mana pihak yang jawab, saya akan tengok balik. Kalau rasa tak kenal, saya akan jawab balik. Maknanya biasalah itu, tuan-tuan. Bukan satu pergaduhan. Ini biasa. Saya duduk belajar di Pakistan dulu, orang berbahar, maknanya berbincang, i'tirad. Itu benda biasa, tuan-tuan. Bukan satu perbalahan. Tuan-tuan boleh tanya sendirilah Cikgu Masri duduk depan saya ni. Orang yang pernah kutuk saya, hentam saya, tak ada masalah, kami jumpa, boleh berpeluk, bersalaman, tak ada masalah. Jadi saya pun tidak apa perbahasan, perbincangan pada malam ini bukan untuk mendatangkan kekeruhan, untuk berbalah, bermusuh. Sebab semua kita ni adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Cuma di dalam perbahasan ilmu, kita kena hujah macam tu, kita kena debat macam tu. Jadi tuan-tuan nampak saya salah pula, tuan-tuan boleh hujah balik. Saya berlapang dada untuk menerima teguran, kritikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.